Okay, sebab itu kita kata hadiah, khazanah paling mahal adalah iman, ihsan dan Islam. Maka kalau kita memungut semua khazanah yang ada di dalam dunia ini, tetapi tidak dapat 3 khazanah ini, yang namanya keyakinan, yang namanya iman, yang namanya ihsan, yang namanya Islam, kita adalah manusia paling rugi di dunia dan paling bankrupt di akhirat. Mudah-mudahan kita terus menjadi penggali-penggali khazanah supaya kita benar-benar mampu bila dijemput Allah sudah berada dalam tahap yang Allah terima. Kita tak tahu Allah terima atau tidak, tapi kita yakin dan percaya perubahan baik yang kita lakukan bukan kerana mahu dipuji orang, bukan mendapat meraih cintanya suami. Okay, ada seorang isteri kata, saya sudah berusaha bersungguh-sungguh. Ini berjumpa dia di sebuah pusat beli belah, lama tak jumpa, selalu jumpa. Sekarang buat apa? Saya sekarang sedang sibuk menguruskan diri saya untuk suami saya. Saya sedang merawat wajah saya untuk kelihatan lebih muda dan sihat, kerana suami saya kata saya sudah nampak tua. Maka kalau inilah matlamatnya, kalau inilah yang dia sanggup buang duit puluh-puluh ribu, kena nak kuruskan badan bukan mudah. Okay, bukan mudah. Okay, dan nak merawat, kena pergi New York Skin, bukan murah. Maka sekali lagi, kalau sekadar mencari cantik untuk mencuri pandang suami, maka dia tidak dinilai Allah sebagai ibadah. Dia hanya kamu buat untuk manusia dan memang kepentingannya untuk dunia. Bermakna balik ke akhirat besok, kita tak bawa apa-apa. Jangan pernah tergerak untuk melakukan apa-apa kebaikan kerana ingin mencari perhatian manusia. Kita nak mencari dan mencuri pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Sebab itu kadang apa yang manusia kata jauh dari apa yang Allah kata. Kadang-kadang apa yang manusia nilai kita jauh daripada penilaiannya Allah. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan bahawa kita sedang berubah bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana kita nak jadi alim saja, tapi kerana kita nak merasa kita lebih taat dengan Allah, kita lebih dekat dengan Allah dan merasakan damai dan tenteramnya menjadi hamba Allah. Ini yang nak kita cari. Kerana tidak ada yang paling mahal ataupun ada harta menimbun. Sebab itu kita kata kita sekarang sedang diancam dengan segala wabak hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang ingin merosakkan akidah kita. Elemen makanan. Pertama kita kata dia masuk ke, ini kita kata perang 5F atau setengah kata 7F. Okay? Pertama melalui food. Sebab itu orang Yahudi serang kita dengan makanan. Makanan macam-macam. Makanan segera, segala segera. Supaya matinya pun segera. Okay? Dimulakan juga dengan filem. Ya Allah, macam-macam filem. Sampai anak Melayu kata, boring lah tengok filem Melayu. Tengok filem Inggeris lagi bagus. Ada pengajaran, ada cabaran. Akhirnya mati filem Melayu. Sedangkan itu bentuk salah satu daripada elemen untuk menambah adab-adab kekuatan trust kepada orang Melayu. Ketiga, kita kata dia gunakan melalui passion. Dia keluarkan berbagai passion supaya anak kita mampu untuk mendedahkan aurat. Sebab itu kita katakan salah satu kekuatan melahirkan wanita-wanita solehah adalah mereka yang mampu menjaga kesucian. Menjaga kesucian diri mereka, menjaga kesucian akidah mereka, menjaga kesucian pergaulan mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Siti Maryam ataupun anak Maryam bin Imran, ibu kepada Nabi Isa. Antara wanita paling suci dan paling menjaga kesucian dirinya. Okay? Ini contoh yang Allah sudah bekalkan untuk kita contohi. Okay? Kemudian kita bangun lagi, kita diserang daripada filem, kita diserang dari segi makanan ataupun food, kita diserang dari segi passion, kita diserang dari segi apa lagi? Segala F yang ada, okay? Dengan berbagai kaedah untuk meruntuhkan akidah sebenarnya. Sebab itu kita makan makanan segera, nak bangun pagi subuh paling sulit. Paling sulit. Makanan yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam ialah supaya anak-anak kita tak mampu bangun subuh. Anak-anak kita tak mampu bangun subuh.
Okay, sebab itu sekali lagi hari ini oleh kerana anak kita sangat terpesona dengan iPad, iPod dan segala bendanya, WhatsApp dan segalanya, kebanyakan tergadai subuhnya. Ini sebahagian cara untuk meruntuhkan akidah, keyakinan dan kepercayaan anak-anak kepada agama sehingga mereka merasakan bahawa hidup yang sebenarnya Allah di dunia dan tidak pernah memikirkan akhirat. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu, semua perubatan-perubatan Islam, semua makanan-makanan baik yang kita katakan berhasiat, dikatakan makanan sunnah, semua disimpan kemas-kemas oleh orang-orang Yahudi supaya tidak diketahui. Baru ujung-ujung ni, baru-baru ni lah kita dalam 5-6 tahun ini kita dapat Allah bagi sikit kekuatan-kekuatan untuk membangunkan makanan-makanan sunnah yang kita kata makanannya daripada bahan sumber yang asli dan sebagainya. Tapi sayangnya pula dah ada makanan sunnah tapi dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga tak mampu juga mencecah balik jasad-jasad hamba orang-orang Islam yang kita kerana harganya terlalu mahal. Ada makanan-makanan sunnah tapi harganya membunuh. Orang kata potong leher punya harga. Sebab itu hanya orang kaya saja yang mampu, yang miskin masih tinggal, masih tak dapat menikmatinya. Maka saya berseru kepada semua producer, pengeluar makanan sunnah, tolong jadikan ini sebagai ibadah, bukan sekadar perniagaan, bukan sekadar kekayaan, okay? Bukan sekadar nak bina rumah 20 juta, 30 juta, bukan nak bina cottage di atas bukit. Kerana banyaknya untung yang diterima daripada makanan sunnah, tetapi makanan sunnah itu tidak sampai ke perut anak-anak yang patutnya dapat. Membaiki jiwa dan membaiki jasad, prosesnya sama. Mengapa agaknya sama? Sakitnya jasad, maka penyakit itu ada di jasadnya. Maka kalau orang itu mengalami penyakit-penyakit yang kita katakan, kita menyedari bahawa orang-orang yang bersikap jujur dalam melaksanakan akhlak-akhlak yang luhur, okay, bermakna tanda jiwanya sihat.